je. So hari ini kita bincang perkara berkaitan dengan motivasi keusahawanan yang saya namakan ada 538. Ada tiga bahagian. Okey, yang pertamanya yang biasa kita dengar sebelum ni pun ni sebagai ulang tayang balik pada sahabat kita kan. Sebab itulah kalau kita katakan bahawa apa yang kita sembang-sembang ini memberi manfaat, like lah page ini dan share lah kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan mereka boleh menjadikan dalam keadaan MCO ini sebagai satu motivasi untuk mereka terus bangkit dan juga melakukan sesuatu untuk kita hidup dalam bidang keusahawanan. Sebab sekarang ini cukup-cukup orang kata apa, terasa sangat kan, banyak duit-duit yang kita simpan sebelum ini, kalau ada kita gunakan balik dalam bidang keusahawan operasi kita. Apabila bisnes kita terpaksa ditutup sementara, ada bisnes yang dibuka dalam 20% saja dia punya pendapatan kan, dia hilang dalam 80% pendapatan. Ada juga expensesnya terpaksa dikurangkan, ada yang mengurangkan cawangan, ada yang menutup permis kan. Jadi sekarang ini zaman-zaman MCO ni zaman kita belajar untuk buka bisnes, tutup bisnes yang mana tidak menguntungkan kita kan. Jangan rasa sedih gundah gulana kan, sebab itulah hakikat kita berbisnes. Dia pengajaran memberikan idea pengajaran untuk kita terus maju di masa hadapan dalam bisnes kita. Okey, kita bincang 5 perkara dulu. 5 perkara yang ini adalah, pertamanya adalah kita sebagai usahawan, kita kena kawal cara kita berfikir, pemikiran kita. Sebab apa? Pemikiran kita inilah yang akan menghasilkan natijahnya nanti. Sebab tu untuk kawal pemikiran, pertamanya kita mesti ada ilmu, terus menggali ilmu yang berkaitan dengan situasi yang ada sekarang. Sebagai contoh, apabila kita berada dalam MCO ni, banyaknya kita rasa macam rendah motivasi kita dan sebagainya kan. So kita kena ubah cara kita berfikir supaya kita melihat sudut pandang yang berbeza. Maknanya MCO ini walaupun pedih, hakikatnya memang dia mencengkam bidang keusahawanan kita, tapi kita juga kena buka pemikiran kita untuk melihat ada tak peluang-peluang lain yang boleh kita masuk, adakah ilmu-ilmu lain, kemahiran-kemahiran lain, bidang-bidang sementara untuk kita survive ini, kita masuk, dan juga untuk kita boleh orang kata apa, mendapat pendapatan dan juga untuk kita hidup dulu. Itu konsep yang ada pemikiran sekarang lah. Maknanya kita kena, orang kata dah kadang sekarang kena cari ilmu ke arah situ, kena berjumpa dengan orang-orang yang begitu tu, kita kawal cara kita berfikir supaya kita tidak rasa terbeban sebagainya kan. Walaupun bebanan itu memang ada. Kalau kita terlibat dengan kos, kita fikirkan yang mana kos yang perlu kita kurangkan, sama ada kos personal pribadi kita dan juga kos-kos bisnes kan. Kalau melibatkan pekerja, adakah kita boleh berkomunikasi dengan pekerja kan, sama ada mereka rehat sementara, kita bayar gaji separuh. Itu kita berkomunikasi supaya tidak ada nanti masalah-masalah legal, yang perundangan yang kadang-kadang bukan pekerja tu yang highlight kan, tapi orang sekeliling dia, mak ayah dia, saudara mara dia, pakcik makcik, suku sakat, suku piok-piok, kawan-kawan, itu yang akan highlight kan. Dan keadaan dia tak faham hakikat yang berlaku antara pekerja itu dengan majikan. Ya kan, cara-cara baiklah. Yang keduanya ialah kita kawalan perasaan kita, kawal perasaan kita. Yang pertama tadi cara kita berfikir, yang kedua ialah cara kita mengawal perasaan kita. Sebab cara nak kawal perasaan ni, kita kena buat konsep begini. Ada perkara yang boleh kita kawal, ada perkara yang tak boleh kita kawal. Ada perkara yang kita nak sangat impian kita tercapai, tetapi kita tak boleh nak paksa dia tercapai. Ada perkara yang boleh kita capai, dan boleh kita push untuk capai impian. So benda ini kita kena balancekan dalam kehidupan kita, sama ada personal kita dan juga kehidupan dalam keadaan perniagaan kita. Benda-benda yang kita boleh kawal ialah benda-benda yang boleh keluar daripada pemikiran kita, boleh keluar daripada perasaan kita, boleh keluar daripada tindakan kita kan. Tapi benda-benda yang tak boleh kawal ialah sesuatu yang perasaan orang lain, legal agensi, perundangan-perundangan yang ada dalam kementerian dan agensi yang kita terlibat dengannya kan, sebagai kita nak memulai sen. Pemikiran orang ni kita tak boleh kawal, tapi kita boleh kawal ialah perasaan kita. Kita boleh kawal ialah komunikasi kita. Kita boleh kawal apa yang kita boleh kawal lah. Dengan orang-orang yang tak boleh kawal, kita mungkin berbincang. Itu kawalan kita, sekadar boleh berbincang, boleh menegur kan, tapi kita tidak boleh mengambil dia sebagai satu emosi yang menusuk jiwa, menikam jiwa, supaya
umpama keris, pedang, pisau jadi tikam kabel kita. Tak payah, emosi tu tak payahlah. Kalau tak ada tawakal Allah. Sebab tu konsep tawakal pun kita kena faham kan. Kita usaha-usaha tak dapat kata tawakal Allah. Kita dah usaha lebih, dah serahlah pada Allah SWT, kerana Allah itu menjadikan